Nah, sebab itu akal juga tak setuju, hati juga tak setuju. Sebab hati tak setuju, kerana Allah juga tak setuju. Allah tak setuju kita jadi hamba kereta. Allah tak setuju kita menjadi hamba rumah. Allah tak setuju kita menjadi hamba dunia. Allah tak setuju kita menjadi hamba syaitan. Allah tidak setuju kita menjadi hamba nafsu. Allah tak setuju kita ni menjadi hamba betina. Sebab itu akal juga tak setuju, hati juga tak setuju. Jadi apa yang Allah tak setuju oleh akal dan hati. Dan apa yang tak disetujui oleh akal dan hati, tidak disetujui oleh Allah. Bersyarikat di antara apa yang Allah tak setuju dengan akal dan hati tak setuju. Nampak? Ini yang saya katakan, patutnya manusia menyembah Allah. Wajibnya manusia menyembah Allah, dalilnya kuat, hujahnya kuat. Bukan saja Allah memberitahu kita di dalam ayat Al-Quran, seperti mana yang saya baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang sebenarnya kalau kita bahas dengan akal juga, fikiran kita juga turut bersetuju. Patut manusia itu menyembah Allah. Bahkan kalau kita bahas secara rasa, secara psikologi, secara perasaan, hati kecil manusia juga turut bersetuju. Patut manusia itu mengabdikan diri kepada Allah. Patut manusia itu menjadi hamba Allah. Jadi wajibnya manusia menyembah Allah, dalilnya kuat. Allah bersetuju, akal bersetuju, hati kecil juga bersetuju. Jadi sebab itulah para hadirin yang dihormati sekalian, kalau ada manusia di atas muka bumi Tuhan ini tak mau menyembah Allah, tak mau mengabdikan diri kepada Allah, tidak mau membesarkan Allah, tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, bukan saja dia menentang Allah, bahkan dia menentang akal dan hati kecilnya sendiri. Saya nak ulang lagi. Kalau ada manusia yang hidup di atas muka bumi Tuhan ini, dia tidak mahu menyembah Allah, tak mahu mengabdikan diri kepada Allah, tidak mahu tunduk dan patuh kepada perintah Allah, bukan saja orang itu menentang Allah, bahkan dia menentang akal dan hati kecilnya sendiri. Orang yang menentang akal dan hati kecilnya sendiri di samping menentang Allah, orang itu tidak akan dapat kebahagiaan jiwa. Orang itu tidak akan dapat ketenangan hidup. Orang itu tidak akan dapat memiliki pikiran yang tenang, yang tidak berserabut. Walau keretanya besar, walau rumahnya besar, walaupun pangkat besar, walaupun sudah pandai cakap besar, dia tidak akan dapat kebahagiaan jiwa. Cuma dapat kemudahan hidup boleh, kesenangan hidup boleh, kemewahan hidup boleh, tetapi untuk ketenangan jiwa tak mungkin. Ketenangan hati tak mungkin. Kerana orang yang tak menyembah Allah ini, tak mau mengabdikan diri kepada Allah ini, saya sebut lagi, bukan saja dia menentang Allah, dia menentang akal dan hati kecil sendiri. Jadi kalau orang berbuat sesuatu menentang hati kecil ini, macam mana hati nak bahagia? Cuma dia tak sedar saja. Apa bukti? Kalau orang tak menyembah Allah, artinya dia bukan saja menentang Allah, tetapi dia menentang akal dan hati kecil sendiri. Orang yang menentang akal dan hati kecil sendiri di samping menentang Allah, orang itu tidak akan dapat bahagia. Jiwa yang tidak akan dapat bahagia. Sebab bahagia itu dirasa oleh hati. Apa buktinya? Kita tak sah membawa bukti dan hujah-hujah yang ada pada kita ni. Sebab kalau kita ni, kita anggap kita ni ada punya kelebihan, orang lain lebih banyak ada kelebihan dari kita. Tak payah bahas kita. Kalau kita kata kita ni cantik, banyak orang lain lagi cantik dari kita. Kalau kita kata kita ni gagah, banyak orang lain lebih gagah dari kita. Kalau kita ni terkenal dan masyhur, banyak orang lain lebih terkenal dan masyhur dari kita. Kalau kita ni kaya, orang lain lebih banyak kaya dari kita. Kalau kita ni kuat, orang lain lebih banyak lebih kuat dari kita. Kalau kita anggap kita ni pandai, orang lain lebih banyak pandai dari kita. Sebab itu kita tak salah hujah tentang diri kita. Kita nak sebut orang-orang yang terkenal bertaraf antarabangsa, yang orang besar kenal, orang kecil kenal, orang lelaki kenal, orang perempuan kenal, tukang syarah kenal, tukang dengar kenal, orang alim kenal, orang bodoh kenal, orang kaya kenal, orang miskin kenal, yang berkuasa kenal, yang rakyat jelata kenal. Itu orang yang terkenal bertaraf antarabangsa. Seperti apa? Seperti bintang-bintang filem yang bertaraf antarabangsa. Banyaklah di antaranya Bruce Lee, Elizabeth Taylor,
Mandarin Mandro, minta maaf tak pasih saya menyebut, maklumlah menyebut sekali-sekala ni. Mandarin Mandro, Brigade Badut. Ini di antara bintang filem yang begitu terkenal bertaraf antarabangsa. Semua orang kenal. Raja kenal, rakyat jelata kenal, orang besar kenal, orang kecil kenal, lelaki kenal, perempuan kenal, orang kaya kenal, orang miskin kenal, tukang ceramah kenal, tukang dengar pun kenal. Hebat sungguh. Bintang-bintang filem yang bertaraf antarabangsa di antara yang saya sebut tadi. Bukan saja kemegahan yang ada pada mereka kerana terkenal seluruh dunia. Istana mereka lebih besar daripada istana-istana raja di dunia ini. Duit mereka lebih banyak daripada duit-duit yang dimiliki oleh presiden-presiden di dunia hari ini. Pengikut-pengikut mereka, peminat-peminat mereka lebih banyak daripada pengikut ketua-ketua negara yang ada di dunia hari ini. Begitu hebat, begitu gah, begitu terkenal, begitu masyhur. Sebab itulah bintang filem yang antarabangsa itu orang puja sungguh-sungguh. Sampai kita mengigau-ngigau di waktu tidur. Mimpi dalam tidur. Kita menyangka oleh kerana mereka tu duitnya banyak, namanya terkenal, istana lebih besar daripada istana raja-raja. Kita menganggap mereka orang yang paling bahagia di dunia, paling tenang hati di dunia. Kita anggap mereka tu orang yang tak pernah risau dan duka cita di dunia ini. Itu kita rasa. Sebab itulah kita nak berangan-angan jadi bintang filem bertaraf antarabangsa. Dan kita selalu igau-igaukan bintang-bintang filem yang bertaraf antarabangsa. Tengok dalam air nampak, tengok di dinding nampak, tengok atas atap pun nampak, dalam nasi pun nampak. Buka kitab sains, ilmu sains, cuba mentengah kitab sains, dalam kitab sains pun ada. Mutengah pula kitab ilmu alam, dalam ilmu alam pun ada. Tengok dalam Quran pun ada. Hebat betul bintang filem bertaraf antarabangsa ni. Tengok Al-Quran, dalam Quran ternampak. Dalam semayang pun kadang-kadang teringat Brigade Badut. Begitu hebat. Apa lagi yang kurang pada mereka sampai dalam semayang kita boleh ingat. Begitu hebatnya mereka. Tak ada kekurangan pada mereka pada lahirnya begitu. Kita menyangka mereka orang yang paling bahagia di dunia, paling tenang jiwanya di dunia, tak pernah fikiran berserabut. Tetapi bagaimana berita yang sampai kepada kita melalui surat-surat khabar antarabangsa, melalui mujallah-mujallah antarabangsa yang ditulis oleh bangsa mereka. Bukan kita menulis, bukan orang Timur menulis, bukan orang Islam menulis. Penulis-penulis mereka menulis. Wartawan mereka menulis. Wartawan mereka menulis. Penulis-penulis mereka menulis. Cerdik pandai mereka menulis dalam khabar antarabangsa dan mujallah-mujallah antarabangsa. Kebanyakan bintang-bintang filem yang bertaraf antarabangsa ni, di antaranya mereka yang saya sebut tadi, jiwanya peras, jiwa tak tenang, fikiran bersabut. Bila nak tidur malam, kalau tidur pukul 10, pukul 2 malam belum tentu mau tidur. Tergebil mata dia. Terpaksa dibantu dengan pil tidur, segenggam pil tidur makan, segenggam pil tidur makan, akhirnya terlajak tidur. Ada yang setengah mereka tu tidur 2 malam baru bangun. Maklumlah tidur bukan secara nature kata orang, secara dipaksa-paksa oleh pil. Berapa teruk, berapa parah. Bahkan setengah mereka itu bunuh diri. Ada berita-berita yang sampai kepada kita. Bruce Lee yang dah mati itu bunuh diri. Elizabeth Taylor walaupun belum mati, tapi umurnya sudah 50 tahun. Dia sedar orang tak minat lagi dengan dia. Jiwa yang dah menderita, dah peras. Setiap hari memikirkan nak bunuh diri atau tidak, nak bunuh diri atau tidak, nak bunuh diri atau tidak, nak bunuh diri atau tidak. InsyaAllah lah, intai-intailah berita yang melalui surat khabar, boleh jadi dia juga akan bunuh diri. Berita yang paling akhir yang sampai kepada kita, kisah Brigade Badut. Seorang yang dipuji oleh manusia di dunia.
yang